A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, salam kasih sayang dari Kak Dia. Okey, bagi yang first time melihat dan mendengar, mungkin tertanya-tanya, siapalah Kak Dia ni yang nak berkongsi ilmu sebenarnya. Okey. Kak Dia kongsi sikit sejarah dan latar belakang Kak Dia, bagaimana Kak Dia rasa Kak Dia ingin berkongsi dengan ramai orang apa yang Kak Dia dah lalu. Okay, basically manusia dengan kehidupan ni dia diuji itu biasa. Manusia melalui kehidupan tu dengan ujian tu biasa. Manusia dan ujian tu memang lumrah. Okay, jadi apa yang Kak Dia lalu adalah benda yang ramai juga orang lalu. Cuma yang Kak Dia lihat, ramai orang yang melalui ujian-ujian yang Kak Dia lalu, namun dia orang tak dapat nak keluar, mungkin tak jumpa jalan bagaimana nak keluar daripada situasi yang ada. So dengan depression dan sebagainya. Okey, Kak Dia nak kongsi beberapa tahun lepas tu, about 2010 macam tu. Waktu tu Kak Dia masih bekerja. Lepas tu Kak Dia didiagnose, sebab Kak Dia ada simptom hormone imbalance. So dah beberapa tahun ada situation. So pada tahun 2010 macam tu, doktor kata Dia you kena operate. Dia kata buang rahim because of dah ada ketumbuhan yang penuh dekat rahim you. So lepas tu bila di operate, it's found out that memang ada cancer cervix stage 3. So waktu tu doktor Kak Dia kata kena lalulah treatment, tapi Kak Dia memilih untuk tak lalu kemo sebab first kali yang Kak Dia faham ialah sel kanser ni dia akan merebak bila kita depress atau kita stress. Jadi itu yang menyebabkan sel tu akan cepat lagi develop. Jadi apa yang Kak Dia buat ialah Kak Dia cakap dengan doktor Kak Dia, "Dok, kasih I masa untuk I try to overcome apa yang ada ni tanpa melalui kemo." Salah satu sebab dia kenapa waktu Kak Dia melalui ujian, Kak Dia didiagnose dengan kanser waktu tu, Kak Dia masih single, Kak Dia single mother. So apa yang Kak Dia fikir waktu tu, tapi Kak Dia ada adopted son waktu tu. So Kak Dia memilih untuk kalau boleh tak nak kemo sebab anak Kak Dia waktu tu baru dalam 2 tahun macam tu. So I choose not to ambil any risk so Kak Dia lalu dan Alhamdulillah 3 years selepas daripada proses tu, Kak Dia disahkan bebas kanser. So memang dah tak ada. Sel kanser tu very mild, maknanya normal dalam setiap body manusia tu memang ada sel kanser, dan yang ada dalam badan Kak Dia waktu tu adalah normal. So bagaimana kita mentrain, memujuk hati kita, mengubah sudut pandang kita, menjadikan kita orang yang boleh menghadapi ujian. That is another proses yang Kak Dia rasa sangat amazing dan orang semua perlu pelajari. Dan sebelum Kak Dia nak kongsi, sebelum Kak Dia melalui proses cancer tu, sebenarnya Kak Dia divorce 4 years back sebelum dioperate tu, 4 to 6 years back before the operation tu. Waktu tu Kak Dia ditinggalkan, Kak Dia dah divorce lah dengan ex-husband, dan Kak Dia ditinggalkan hutang atas nama Kak Dia ada about 400,000. So total lah, in total ada JV nama dan bagainya. So semua tu in total lebih kurang 400,000, termasuk dengan expenses Kak Dia sendirilah, maknanya hutang yang Kak Dia sendiri. So ada 400,000. And you just imagine bagaimana Kak Dia nak melalui proses untuk being tenang dalam keadaan kita tahu kita ada situation dengan pihak bank yang mengejar kita untuk buat pembayaran bernilai 400,000. So that is satu benda yang tak mudah nak lalu. Kedua, apa yang Kak Dia nak kongsikan ialah waktu Kak Dia melalui proses untuk memikir bagaimana cara Kak Dia nak bayar hutang 400,000 tu, apa yang Kak Dia buat waktu tu adalah ini adalah proses langgar tembok yang Kak Dia rasa Kak Dia lalu dulu, dan Kak Dia melihat sangat ramai orang lalu proses yang sama. Waktu tu Kak Dia tahu yang Kak Dia ada situasi dengan keuangan, so Kak Dia kena dapatkan keuangan yang lebih. So apa yang Kak Dia buat ialah siang Kak Dia kerja, waktu pejabat Kak Dia kerja, lepas tu petang Kak Dia join multi-level company. So lepas maghrib ke pukul 9 macam tu meeting lah, lepas tu jumpa orang lah, weekend pun jumpa orang. Lepas tu ada masa Kak Dia buat cookies, Kak Dia pergi jual sebab Kak Dia fikir
Dengan rajin Kak Dia boleh kumpul duit untuk bayar hutang. Itu yang Kak Dia fikir, logik Kak Dia, dan Kak Dia rasa ramai orang fikir benda yang sama. Tapi yang menjadi peliknya ialah, betul Kak Dia tak boleh tipu bahawa bila katakanlah pendapatan sebelum tu katalah 2-3 ribu. Jadi bila Kak Dia buat pendapatan tambahan tu, tambah lagi 2-3 ribu. So adalah 5-6 ribu. Isu dia ialah 5-6 ribu tu masuk, lepas tu dia lalu je dalam akaun dia keluar. Dia tak boleh pun membantu Kak Dia untuk waktu tu untuk nak bayar hutang. So Kak Dia bertanya, Kak Dia cakap, wahai Allah, kalau rajin dan bijak tu adalah punca orang tu boleh hidup senang dan dia boleh bayar hutang, dia rasa dia dah jadi rajin dan dia dah usaha. Kenapa keadaan tak berubah? So Kak Dia daripada session tu lah Kak Dia faham, okey, hidup kena belajar ada ilmu. Dan Kak Dia belajar dengan seorang cikgu ni. First kali ayat dia yang buat Kak Dia terus buka minda Kak Dia ialah, dia kata dia, kalau you nak buah yang cantik, kalau you nak daun yang cantik, kalau you nak bunga yang cantik, you jangan pergi baja atau jaga bunga dia, ataupun you jangan sibuk duk jaga buah dia. You bukan duk sibuk jaga daun dia, tapi you kena jaga akar dia. You bajai akar dia, sebab akar dia tu akan bagi nutrition supaya buah tu cantik, buah tu lebat, bunga tu cantik. Okay, so begitu juga dalam hidup kita. Kita selalu tengok yang isu dia ialah keuangan. Okay, kita just fokus kat keuangan. Okay, kita nampak kita ada situation, contohlah dengan pasangan. So kita just fokus, nak betulkan dengan pasangan. But the fact is, dalam semua situation tu, first kali yang perlu kita jaga adalah hati dan minda kita, sebab itu adalah akar dalam dalam semua buah, semua hasil, semua result, buah, bunga, daun yang kita nak hasilkan dalam kehidupan kita. So dia bermula dengan hati dan minda kita. So itulah yang Kak Dia buat, yang Kak Dia cuba ubah. Kak Dia ketepikan dulu pasal keuangan. Kak Dia tak adalah usaha beria sangat, tak. I just align balik, buat apa yang patut. But Alhamdulillah, dengan formula yang sangat mudah, Kak Dia boleh selesaikan 400,000 tu dalam masa, to be exact, sebenarnya Kak Dia tulis 3.5 tahun, but sebenarnya tak sampai. Lepas tu kalau nak tengok cerita yang berlaku tu, memang sangat magic sebab Allah bantu. Bukan sebab Kak Dia hebat, tapi sebab Allah bantu. Dan first kali, okay, itu introduction untuk kenal diri Kak Dia. So first kali tips yang Kak Dia nak kongsikan ialah tentang tadi, okay, akar dan buah. First kali kalau kita ada apa-apa situasi dalam kehidupan kita, tak semestinya masalah keuangan, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah hubungan, mungkin masalah hubungan dengan keluarga, dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan jiran tetangga, dengan adik-beradik. So semuanya bermula daripada akar. So remember that is first thing yang Kak Dia nak kongsi. Apa saja result yang kita nak dalam kehidupan kita, dia bermula daripada minda dan hati kita. So kita kena align yang tu dulu, insya-Allah the rest akan jadi okey. Okay, kedua yang Kak Dia nak share ialah, kebanyakan orang dia tahu dia nak macam-macam. Okey, bila Kak Dia ambil contohlah, orang cakap, I nak benda yang banyak dalam hidup I, banyak benda yang I tak dapat. So bila Kak cakap apa yang dia nak, Kak Dia tanya apa yang dia nak, biasanya orang tak betul-betul tahu apa yang dia nak. Yelah, nak ada saving berapa banyak saving yang you nak. Sebenarnya Allah dia jawab doa kita bila kita cakap, ya Allah, lebihkanlah rezeki aku. Contoh, kalau dulu 5 tahun dulu gaji kita mungkin 1,000, hari ni dah 1,200. Kalau dulu 1,000, mungkin sekarang dah RM1,000. So memang dia lebihkan, tapi bila itu yang you minta, itulah yang dia bagi. So macam Kak Dia cakap, every time kita nak minta, being specific. Kalau macam kita tak makan pedas, kita minta kat kedai makan, okay, Kak, saya nak mi goreng tak nak pedas sebab saya tak boleh pedas. Jadi kita kena spesifik. Kebanyakan orang, proses ni Kak Dia dah lalui dengan ramai dari program-program peserta Kak Dia yang dia sendiri tak boleh nak cakap spesifik apa yang dia nak. Okay, so you kena decide apa yang you nak. Contoh yang Kak Dia nak bagi lagi satu, kalau orang ni kan, dia dalam perjalanan, say, okeylah, Kak Dia di Johor, Kak Dia rasa macam, okeylah, hari ni tak decide lagi nak pergi mana-mana. So tiba-tiba kawan Kak Dia datang, aku rasa macam nak pergi Melaka lah, nak beli barang, jom kau ikut. Okey, Kak Dia pun pergi ikut dia. Lepas habis pergi Melaka, jomlah kita pergi PD sekejap, pun Kak Dia ikut. Okey, so mana ikut menghabiskan waktu yang Kak Dia ada dengan mengikut orang, which Kak Dia tak tahu apa Kak Dia nak. But kalau Kak Dia dari Johor, Kak Dia dah decide, okey, tak apalah, hari ni besok aku plan aku nak pergi ke Penang.
Okay, so nak pergi naik apa semua-semua tu dah plan. Jadi bila ada orang datang, jom ikut aku pergi Melaka. Tak boleh lah, aku dah ada perancangan, aku nak pergi Penang. So kita tak allow orang divert ataupun ambil fokus kita ataupun menggunakan masa kita sedangkan kita dah decide kita nak pergi mana. Sebab tu penting. Yang kedua, you betul-betul decide apa yang you nak. Okay. Dan tips yang ketiga ialah Kak Dia selalu guna benda ni. Okay. Dalam kehidupan kita selalu rasa macam Allah ni dia kita tak nampak dia, tapi kita kena rasa. Selalu orang cakap kita kena rasa kasih sayang dia, but most of it orang tak rasa. Kak Dia adalah orang yang sangat rapat dengan arwah abah Kak Dia. Actually mak Kak Dia dah meninggal 23 tahun dulu. Abah Kak Dia baru meninggal 2 tahun lebih yang lepas. Kak Dia sangat rapat dengan arwah abah. Okay, so waktu kehilangan tu sebenarnya adalah satu benda yang Kak Dia trigger, yang Kak Dia nak kongsikan ni. Okay, tips yang ketiga. Dalam situasi kita ada ujian, ada cabaran dalam kehidupan. Every time kita nak berdoa, okay, apa kata bila you duduk berdoa, it is not necessary you kena berdoa waktu you duduk dekat sejadah. At any time, especially bila time you sorang-sorang, you duduk sorang-sorang, waktu tu you cakap, okay, wahai Allah yang sayang dia lebih daripada mak abah dia sayangkan dia. Wahai Allah yang sayang dia lebih daripada mak abah dia sayangkan dia. Wahai Allah yang sayang dia lebih daripada mak abah dia sayangkan dia. Allah tahu apa yang dia lalu. Then you start flow out. Cakap apa yang you nak cakapkan. Bahasakan diri you dengan bahasa mak you panggil you apa. Apa panggilan manja you, apa panggilan yang you senang, yang orang keliling you, yang orang sayang you panggil you apa. Kalau you biasa nama you Siti Khadijah, biasa bahasakan diri you Siti, dan wahai Allah yang sayang Siti lebih daripada okay, so gunakan, ganti nama tu you, and you boleh rasa ya Allah, Allah tengah dengar doa you. Ya Allah, Allah dengar apa yang you tengah lalu sebenarnya. Allah dengar apa cerita you. Okay, so itu tips yang ketiga yang Kak Dia nak kongsikan. Allah sayang kita lebih daripada mak abah kita sayangkan kita. Okay, you doalah. Mudah-mudahan dengan permulaan ayat dan bicara yang macam tu, you dapat merasai doa yang you doakan. Okay, oleh kerana you guys buat Kak Dia happy, Kak Dia nak tambah lagi satu. Okay, bila you doa, okay, kenapa orang selalu hilang loss, maksudnya macam Allah ni kenapa tak bantu, kenapa tak jawab permintaan you ke apa ke. Okay, Kak Dia nak share begini. Ini ideologi cikgu Kak Dia ajar Kak Dia dulu. Okay, dia kata kita kena faham dalam hidup kita, yang pandu hidup kita ialah Allah. Yang urus hidup kita ialah Allah. Yang atur hidup kita ialah Allah. Okay, semua orang tahu tu. Okay, cuma satu Kak Dia nak bagi tahu lagi. Okay, untuk kita boleh merasai dan meyakini. Okay, katakanlah okay, mak anda cakap dia jom ikut mak ni, waktu dah nak senja ni, ikut mak nak keluar. Dia kata ambil barang-barang sikit, baju semua, ikut mak naik kereta. Okay, Kak Dia pun ambil barang-barang terus naik kereta. So bila naik kereta tu, tengok mak bawa kereta dengan keadaan laluan jalan gelap sebab dah senja tadi keluar, so dah nak malam. Jalan tu jalan yang tak biasa Kak Dia lalu. Of course Kak Dia panik. Dan Kak Dia tanya dengan mak Kak Dia, mak nak pergi mana ni? Diam je lah, duduk sebelah, ikut je mak. Okay, Kak Dia nak tanya, adakah waktu tu bila you panik tu, you akan telefon polis, cakap polis, ni mak saya ni, saya panik, kenapa mak saya buat macam ni? Tak kan? Sebab you percaya mak you takkan harm you, takkan rosakkan you, takkan sakiti you, sebab dia sayang you, dia will protect you. Cuma journey yang dia lalu tu, okay, journey yang dia tahu ada cabaran, but they will surely protect you untuk bawa you ke tempat yang lebih baik. So sama juga dalam kehidupan kita, dalam kita melalui hidup kita. Keyakinan ni kita kena tanam betul-betul. Okay, Allah nak atur hidup kita, dia nak pandu hidup kita. Dia pemandu kehidupan kita yang terbaik. Mak ayah kita, asbab mak ayah kita terlahir kat dunia. Itu pun mak kita sayang kita. Ya Allah, kalau dia ada RM10 tu dia sanggup nak bagi kita. Kalau dia ada nasi sesuap, kita nak lapar, dia bagi kat kita. Sayangnya daripada kita. Tetapi okay,
Allah cipta kita, pastinya kasih sayang dia maha hebat, lebih hebat daripada kasih sayang mak ayah kita pada kita. Okay, so Kak Dia harap sharing Kak Dia ada manfaat, dan sekiranya anda suka nak mendengar ataupun nak mengikuti kod-kod yang Kak Dia tulis, okey, boleh ke laman web Kak Dia, www.diakhalid.com, okey, ataupun pergi ke Facebook page Kak Dia ataupun IG Kak Dia, okey, dan lepas tu insya-Allah Kak Dia akan terus hantar email pada anda, dan Kak Dia juga ada beberapa program yang Kak Dia buat, dan you boleh scroll tengok kat situ apakah program yang you perlukan untuk bantu you dalam situasi yang you ada. Okey, Kak Dia nak kongsi sikit sebelum Kak Dia berakhir, okey, mengakhirkan sharing ni. Kak Dia pernah melalui satu proses dulu waktu Kak Dia nak belajar dengan kebanyakan cikgu di sini. Okey, kebanyakannya perkara yang selalu berlaku ialah okey, kelas mula-mula banyak ni, lepas tu pergi kelas lagi, ada kelas lagi, lepas tu kena nak tinggi lagi, ada kelas lagi. Okey, Kak Dia dah lalu proses tu, dan syukur alhamdulillah Kak Dia kena bersyukur Allah bagi Kak Dia rezeki yang banyak hingga Kak Dia boleh habis beratus ribu untuk belajar. Tapi Kak Dia tahu bukan ramai orang diberi pilihan dan ada kelebihan bagaimana Kak Dia lalu. Jadi setiap program Kak Dia tak ada advanced class. Okey, macam program yang Kak Dia buat, semuanya ada misi yang jelas. 101 hari, 101 hari Clean Heart Challenge. Tujuan dia adalah bagaimana you nak tukar sudut pandang you, nak pujuk hati you, supaya you boleh lalu ujian dengan rasa tenang. Bila you tenang, you boleh nampak jalan keluar dengan rasional. So itu saja. Dan apa sahaja input yang Kak Dia dapat daripada cikgu, yang sebab Kak Dia akan terus belajar, so apa saja yang Kak Dia dapat input mengenai sudut pandang, mengenai pujuk hati, Kak Dia akan kongsikan di dalam program tu secara percuma ongoing. So bagi yang masuk program ni awal, alhamdulillah you will get it cheap. Tapi makin lama bila dia dah banyak additional info dalam tu, dia dah tak murah lagi lah. Tetapi tak ada advance class. Okey, untuk kelas yang doa of the believers, yang tu pula bagi orang yang macam dia nak rasakan kasih sayang Allah, dia nak rasakan doa dia tu, dia nak rasa yang Allah dengar doa dia, dia nak cakap doa dengan hati. Anda semua ingat tadi Kak Dia kongsikan tentang Kak Dia tak lalu kemo waktu Kak Dia didiagnose dengan sakit. Setiap benda yang Kak Dia nak buat, everything Kak Dia cakap, ya Allah, dia nak makan ni, Allah jadikanlah makanan yang dia makan ni bagi dia kesihatan yang baik. So everything is just about doa. So you rasa doa tu. So doa of the believers is all about cara you berdoa dan you minta dengan rasa, dan bagaimana you membina kasih sayang you dengan dia. At the same time, bagaimana you boleh rasa setiap selawat yang you hantar tu adalah hadiah yang you bagi kepada Rasulullah SAW, dan you mintakan dia punya barakah sampai pada you. So that is about doa of the believers. Okay, lepas tu Kak Dia ada program Sila. Sila ni kita ada beberapa step yang kita kena lalu dengan ujian. Awareness tu penting. So Sila adalah tentang satu package complete. Bagaimana you nak lalu proses ujian, bagaimana nak buat keputusan, jalan mana you nak ambil, kenapa you stuck. Okay, semuanya ada kat dalam Sila, Spiritual Intelligent Legendary Academy. Okay, so kalau program tu dekat situ. Okay, dalam masa yang sama, Kak Dia juga dulu, okay, Kak Dia ada create passive income active income Kak Dia, bekerja dan sebagainya. Dan selepas tu Kak Dia ada buat investment. So investment ni lah yang Kak Dia simpan. Kak Dia suka nak kongsi. Kak Dia sebenarnya background daripada accounting, dan suka untuk Kak Dia kongsi. Kak Dia membeli rumah yang pertama pada usia Kak Dia 20 tahun. Waktu tu Kak Dia beli dengan keadaan Kak Dia tak ada pelajaran, tak ada ilmu tentang saham. Tapi alhamdulillah waktu tu main-main pun boleh dapat duit waktu yang tahun 20 tahun dulu. Jadi Kak Dia beli rumah pada usia 20 tahun, 100 lebih ribu waktu tu dah kira mahal, hasil daripada saham. So Kak Dia belajar, ingat lagi waktu dekat atas katil di hospital lepas operation, Kak Dia cakap, ya Allah, bagilah dia ruang untuk dia berkongsi ilmu. So apa yang Kak Dia buat ialah program saham Kak Dia JV dengan seorang cikgu Kak Dia. Okay, cikgu Kak Dia yang sangat purely nak belajar. Kak Dia kongsi pengalaman Kak Dia belajar dengan ramai cikgu dalam saham, berpuluh ribu sebenarnya habis, tapi akhirnya Kak Dia tak boleh trade. So Kak Dia basically faham apa yang berlaku dalam dunia saham. Dan Kak Dia bagi satu program saham, okay, berlabur dengan saham BSKL. Daripada you tak ada account, maknanya dah ada kerja, ada simpanan sikit-sikit, 100-200 setiap bulan, kat mana nak simpan, macam mana nak urus, okay, masukkan dekat
BSKL use Nuri Trade, macam mana cara nak buka account. Lepas tu kita ada lifetime support daripada Cikgu Kak Diah, dan you akan ada boleh bertanyalah dalam sesi tu. Lifetime support, again dia tak ada advance class, maknanya you masuk kelas tu one time pay, you bayar daripada you buka account sehinggalah you boleh trade untuk swing 4 minggu, 6 minggu, ataupun you boleh trade weekly traders. Okay, weekly traders maknanya you dapat income setiap minggu. So itu akan di coach lebih kepada Cikgu Kak Diah. Okay, untuk beginning, untuk beginner, untuk bagaimana cara nak buka accounts tu Kak Diah akan lead. Okay, so last but not least, satu program yang akan Kak Diah launch hujung tahun ni, insyaAllah nanti kemudian yang tu Kak Diah kongsikan. Dan untuk pengetahuan semua juga, Kak Diah ada beberapa e-book yang mungkin kalau nak bermula, e-book ni murah je tapi dia bagi banyak impact. Bagaimana salah satu e-book bagaimana nak ada simpanan tak sengaja, okay, RM300 minimum selama setiap bulan, RM300 minimum setiap bulan. Okay, bagaimana nak ada saving tu secara tak sengaja. And in fact, testimoni daripada program tu, orang yang dulu kalau bekerja selalu kena pinjam duit kawan, tiba-tiba dia tak pinjam duit kawan dan dia ada lebihan. So tu magic dia. Lepas tu ada yang simpan 7 bulan, 8 bulan macam tu, dah boleh buat modal untuk pergi umrah. Okay, so simple. Kak Diah jenis semua konsep yang Kak Diah kongsikan adalah bukan konsep yang susah, sebab Kak Diah tahu bila benda tu susah kita tak boleh buat, bila benda tu susah kita tak nak buat. Okay, so benda yang ada yang Kak Diah kongsikan semua sangat mudah. In fact, kalau Kak Diah share yang 10 tips bagaimana nak ada simpanan RM300 secara tak sengaja setiap bulan, Kak Diah minta you jangan ambil 10 tips tu, you ambil satu je, insya-Allah you dah ada that RM300 setiap bulan. Okay, so second Kak Diah punya e-book adalah, okay, Kak Diah dulu ada hutang dengan bank, okay, dengan bank untuk housing loan. So Kak Diah ada hutang, full settlement Kak Diah ada RM284,000. Okay, tapi Kak Diah alhamdulillah ada teknik dan cara Kak Diah dapat diskaun sehingga Kak Diah kena bayar rumah tu hanya RM105,000 sahaja. So Kak Diah bukukan, Kak Diah jadikan dia satu bentuk e-book bagaimana cara you nak berurusan dan apa kategori yang membolehkan you layak untuk terima diskaun sebanyak tu daripada pihak bank. Okay, so ada lagi beberapa e-book, okay, dan bagaimana 5 tips bagaimana you nak handle diri you ataupun nak kongsi dengan ada saudara mara yang ada kanser, bagaimana dia nak dapat semangat. Sebab orang yang ada kanser dia hanya akan dapat semangat daripada orang yang pernah melalui. Kalau orang yang kita katakanlah orang tu tak pernah ada penyakit, lepas tu dah nak sihat, sabarlah, orang Kak Diah tak boleh lalu. So macam dulu masa Kak Diah melalui proses tu, yelah kau boleh cakap, kau tak kena. Okay, so mungkin boleh diberikan hadiah kepada orang-orang yang you dengar dia memang baru melalui proses tu, bagaimana nak menaikkan semangat dia. So e-book ni adalah 5 teknik bagaimana orang kanser boleh handle kanser dia dengan cara mengawal diri dia. So ada banyak lagi e-book yang Kak Diah akan cuba kongsikan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk anda dan ada benda yang anda boleh memula kat mana situasi anda, tengok. Okay, dan again, apa jua yang anda nak buat, doa minta Allah bantu. Okay, habis dengar ni, ya Allah, ada sebab kenapa Allah hantar anda melihat video ni. Mungkin kat mana nak mula dulu, minta Allah kan anda. Okay, so salam kasih sayang dari Kak Diah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.